Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. وَصَحَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang amat banyak, yang sekalian alam memuji, sekalian makhluk-makhluk Allah jadikan memuji kepada Allah. Tidaklah layak seperti mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji dirinya sendiri. Jadi jadikanlah setiap puji-pujian yang kita lontarkan ini, ya Allah, adalah menunjukkan engkaulah yang memuji dirimu sendiri. Ya, hanya puji yang begitu yang sampai kepada Allah SWT. Bukan kita yang memuji, tetapi sebenarnya menunjukkan kalam dia yang memuji di sebalik pendengaran yang dia dengar, kehendak yang datang. Jadi dia yang berkehendak untuk memuji dirinya sendiri. Bukan kita lah memuji kepada Allah. Kalau kita mengatakan kita puji kepada Allah, maka itu belum lengkap lagi. Itu masih ada duanya. Ya. Ada tauhid tu menunjukkan tauhid dinding zat, mengatakan dia kita puji tapi bukan kita, tetapi kalam dia yang memuji. Kita tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil azim. Betul kan? Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kita merasakan dahulu yang ialah yang menyuruh memuji. Kita merasakan dulu baru kita lontarkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kemanisan yang kita rasa tu apabila kemanisan tauhid yang kita mengakui bukan kita yang memujinya, dan tak lain yang datang itu kehendak dia yang menyuruh kita memuji, maka beruntunglah kita. Sebab kita tak merasa kita yang memuji, melainkan yang kita tahu dialah memuji dirinya sendiri. Itu puji yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita duduk di situ, baru kita tahu segala al-ehwal apa pun saja, bahawasanya kita merasakan bahawa hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Sebab tadi pujian tadi menunjukkan tadi bukan kita yang memuji. Dia datang kat rasa tu dari so puji. Jadi siapa yang memberikan kita rasa untuk memuji? Tak lain dia lah. Dan siapa yang menyebutkan tadi? Tak lain kalam dia. Dan siapa yang balik yang dengar? Tak lain pendengaran sami'na dia. Jadi adakah kita lagi? Tidak ada. La ilaha illallah. Baru betul kita sebut. Kita menafikan betul-betul kita ni semuanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Bukan kita aja. Semua semalam dah ceritakan tadi. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika zul. Semangat. Ayat Quran kalau kita baca kena bersemangat. Sebab tu kalam nak pula kita simpan 30 juzuk dalam diri kita. Itu makna kita dah menjaga kesucian kalam Allah. Jadi jangan kita maknanya takut-takut nak menyebut kalam suci itu. Perbanyakkan sebut kalam suci itu. Keluarkan. Jangan kita pasal apa? Itu original, asli. Bukan semua orang boleh simpan 30 juz. Melainkan orang-orang yang Allah dah pilih. Ahli-ahli Allah. Kalau dia mengkaji, dia jadi ahli-ahli Allah. Dia mengkaji, mengenal diri, mengenal Allah, dia akan jadi ahli Allah. Dia dah ada basic, iaitu Al-Quran itu 30 juz. Akan datang nanti pecahan-pecahan kalimat-kalimat Turabi tu. Jadi kita sekarang ni mendudukkan bahawa hidup kita ini, kita pastikan setiap yang kita rasakan hidup ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala punya pentajalian dan juga
penzahiran dia. Kerana tu kita ni manusia disebut al-insan nusir. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia tu rahsia sir. Dan aku adalah rahsia dia. Maknanya manusia tu dia tidak ada. Lah. Jadi bila Allah adakan tu untuk menyatakan rahsia Allah SWT. Dan banyak ayat-ayat lain mengatakan bahawa semua yang di langit, di bumi semua dia berzikir. Maknanya dia menyimpan sir Allah. Bila dia ada tu menunjukkan adalah yang nak ditajalikan oleh Allah. Walaupun seekor cacing. Seekor cacing walaupun COVID sekalipun. Halus mana pun COVID tu. Ifan pernah tengok. Halus mana pun dia tetap ada makanan. Allah lah memberi dan dia ada zikirullah dia. Sebab dia Allah yang jadi. Jadi jangan sehalus-halus kuman, sebesar habuk kuman pun, yang sehalus zarah sekali, kita tak tahu macam mana cara Allah menghidupkan dia. Sebab kita nampak mata pun tak nampak. Sampai sebesar-besar makhluk Allah, malaikat yang besar, ya Allah, semua Allah yang, jadi tak ada susah bagi Allah nak menjadikan. Itu semua untuk buat apa Allah jadikan? Itu semua nak mentajalikan yang dialah yang menzahirkan semua. Supaya kita jangan melihat kepada yang dijadikan, tapi melihat siapa yang menjadikan itu. Kalau kita melihat apa yang dijadikan, kita akan jadi nampak banyak. Maka kita akan gagal, jadi berbalah-balah. Ni tak kena, tu tak kena nanti. Tapi kalau kita nampak dianya dari yang satu, tak lain untuk semua yang diciptakan berjuta-juta, menunjukkan bahawa yang ada hanya satu. Yang lain la ilah, yang ada hanya Allah. Beruntunglah kalau orang nampak sesuatu fa'aina ma tuallu fasama, dia nampak itu, dia tak nampak lain, mana dia nampak yang satu je. Dengan sekali pandang dia nampak berjuta semua, sekali pandang langit bumi apa semua, sekali pandang dia nampak hanya satu. Tetap dia nampak wajah yang satu. Ini orang yang bukan semua orang boleh. Tapi bila pengetahuan ni sampai, olahkan ya Muhammad, olahkan ya. Lagi orang bersih, orang ada Quran, kita berzikir ni bulan Ramadan ni, perbanyakkan puasa. Ada satu puasa ni, puasa yang dikata seperti orang terdahulu, min qablikum, adalah puasa orang yang menjaga hatinya jangan lupa pada Allah. Dan dia melihat, tak aku lihat, kalau dia lihat tadi kipas, tidak aku pandang kipas dulu, melainkan Allah lah dahulu. Bagi dia, kalau dia pandang benda tu nampak kipas, dia dah batal puasa dia. Itu puasa orang awasul hawas, orang pilihan Allah. Boleh ke kita puasa gitu? Boleh. Kalau kita ada ni, kita kena buat lah. Bulan Ramadan ni kita kena buat. Sebab Allah suruh berpuasa seperti orang terdahulu. Min qablikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum siyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita tengok seperti orang terdahulu puasa, dan supaya kita dapat apa? Tattaqun. Siapa yang berpuasa-puasa tapi puasanya habis je bulan Ramadan, sama je, itu orang yang rugi. Habis je Ramadan dia dapat tattaqun. Itu makna orang yang puasanya betul-betul berhasil. Macam orang solat, berhasil dia kat mana? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar selepas dia solat tu. Dia tak ada riak, tak ada tabur, tak ada sombong, tak ada rasa kedirian. Dia nampak semuanya perbuatan-perbuatan Allah je dia nampak. Itu tanda-tanda solat dia berakhir. Kalau tak berakhir, fawailul lil salina solatim, celaka neraka orang yang lalai dalam solat. Dia kasih ada diri dia lagi. Nampak Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak bagi solat, tapi Allah tak bagi kita solat dalam keadaan lalai. Sebab dalam solat aja engkau celaka dah. Sebab engkau ingat macam-macam bukan. Harap upah, harap tu, harap ni, macam-macam. Kau punya kehadiran, kau lebur dengan Allah tak ada. Solat kan nyambung, tak ada kan.
pun kau tak boleh nak buat. Kau rasa lagi engkau yang sembah Allah. Maka itulah jadi lalai. Bila tak nak lalai, tenggelam, tak ada. Allahu Akbar, hilang semua nama kau. Perangai kau. Semua tak ada. Yang ada hanya berdiri tu sifat jala, rukuk tu sifat jamal, semua kau tukarkan. Semua sifat-sifat dia menyembah kepada zat. Esa dua. Dia memuji diri dia sendiri, dia menyembah dirinya sendiri. Jadi itu baru mencapai kepada solat. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang dapat ke situ, dia telah mendapat solat yang sebenar-benar. Hingga daimun, di luar solat pun dia berterusan solat juga. Seperti tadi puasa tadi. Dia berpuasa, dia dapat apa penghujung dia, apa cakap? Dapat apa? Tatakun. Apa bang? Tatakun. Dapat ketakwaan. Apa tu ketakwaan? Dia dapat rasa taat terus kepada Allah. Dia dapat apa pun dia dah qanaah apa yang Allah jadikan. Kemudian dia warak, menjaga jangan sampai ada rasa diri dia. Warak namanya. Kita tengok, orang ni warak lah. Warak kita tak faham apa benda. Kita tengok orang tu pakai jubah, pakai apa, kita kata warak. Bukan. Warak bukan letak pada jubah. Warak ni dalam dia menjaga jangan sampai ada dari diri dia. Waspada warak ni. Waspada jangan ada rasa diri. Walau satu kuman. Walau satu habuk pun tak ada diri dia. Tu warak namanya. Sebab apa? Dia dah dapat tadi puasa seperti orang terdahulu. Puasa orang awas wal hawas. Jaga hati dia supaya tidak lain yang diingat, dipikirkan out. Tu. Kita bawa 5 minit lingkup lah masuk ke kawan-kawan. Jadi kena puasa yang sebegitu. Baru dapat takun. Susahlah, buat dulu. Fa inna ma'al usri yusran setiap susah kau tempuh jalan Allah, belum lagi selesai susah, dalam susah aku bagi senang. Tapi kita sering kali gitu. Kita kata nantilah, tunggulah, belum masanya lagi aku nak buat puasa begitu. Puasa biasalah, kita ni orang awam biasa. Kita suka beralasan gitu. Sedangkan Allah tahu nilai kita, kita boleh pergi lagi jauh. Tapi kita pelekeh-lekehkan, kita perendah-rendahkan diri kita. Sebab kalau kita betul-betul kita nak, ya Allah akan bantu. Nak pula engkau nakkan kepada Allah betul-betul. Kan puasa tu kan jaga diri supaya jangan ada merasa ada maknanya ada lupa kepada Allah SWT. Dari samping itu kita menjaga jangan mengadakan rasa hadir diri. Kita betul mantapkan dia. Sepanjang bulan puasa ni. Tapi jelah kita sekarang ni penghujung zaman ni, orang yang betul-betul nakkan kepada Allah tu sedikit. Illa qalilah. Wa yasalunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalilah. Surah Isra. Muhammad, jika mereka bertanya berkenaan roh, kata roh tu min amri rabbi, urusan Allah roh ni. Roh ni urusan Allah. Wa ma utitu min ilmi, namun begitu tidak dibagi ilmu ni kepada sesiapa kecuali hanya sedikit. Jadi sedikit tu maknanya bukan Allah tu kedekut. Orang yang nak belajar ilmu ni sedikit. Allah sentiasa nak bagi, tapi orang yang nak belajar ni sedih. Jadi beruntung orang yang sedikit tu tadi. Kita macam ni, belajar bakro, kenal diri ni semua kena belajar bakro. Kenal diri. Sebab ada tubuh, hati, nyawa, roh. Masuk ke roh ni urusan amri, urusan Allah. Tapi sebelum tu nak sampai tadi, roh tu tadi, dari roh tu, dari Nur Muhammad tu pergi ke roh. Dan Nur Muhammad tu dari Nur Zat Allah Ta'ala. Nur Zat Allah Ta'ala gerak daripada Zat semata-mata, tak ada lain. Melainkan yang ada hanya Zat Allah SWT, tak ada dua pun. Jadi dia salur, dia tetap satu juga. Bukan dia salur jadi banyak je, bukan. Cuma dia bertempat kepada alam ni. Daripada alam ahadah, tunggal, satu, esa, ahadah, turun wahdah, wahidiyah, ibsan, insan, roh. Dia terus turun sampai alam tubuh kita. Jadi kita pula mengaku kita bukan. Kita dulu di alam ni. Di alam ni. Masuk alam ihsan, masuk alam insan, masuk alam roh, masuk alam wahidiyah, masuk alam wahdah, wahdah, ahadah. Ada Allah sekali. Ahadah tu tak ada waktu tu kosong, yang ni zat Allah semua tu.
Wahdah bernama Nur Muhammad. Wahid dia apa? Malaikat-malaikat semua alam tu. Turun lagi sampai kepada alam kita sini. Tapi sebenarnya dia semuanya duduk dalam sekalian alam. Dia duduk dalam sekian alam. Jadi yang ahdah tu tak boleh laisa kami syai. Wahdah tu dinyatakan dengan Nur Muhammad yang menutupi dinding sekalian Rabbil Dia dah jadi di bulat je ni sekalian alam ni Nur Muhammad meliputi sekian alam. Baru jadi segala malaikat Lauh Mahfuz. Disuluh pun tadi. Jadi sekian alam duduk dalam lingkaran Nur Muhammad. Dan sebelum dalam isi itu tadi ada Allah jadikan Nur Muhammad keliling sekalian alam. Jadi dari Nur Muhammad ni bawa Allah transferkan ke Nur Muhammad tu baru jadi Lauh Mahfuz, kalam, surga, neraka, semua seisi-isi dalam. Berasal daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad daripada Nur Zat. Jadi dia bukannya banyak tapi nak nunjukkan dia tu jadi di situ. Sebab itu dia katakan titik tadi. Rabbil Alamin tu titik. Sekalian dinding tu yang terjadi dulu nur cahaya. Matahari, bulan, bintang kan. Jadi dalam sekian. Jadi waktu tu bulan belum ada, matahari belum ada. Nur Muhammad aja yang menyuluh terang di dalam tu. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya langit dan bumi. Belum ada apa-apa lagi. Seluruh sekian alam tu Allah jadikan nur. Baru dijadikan di langit dan di bumi apa itu? Allahu nur dulu, baru sama langit, 7 lapis langit dijadikan, baru bumi seisinya. Jadi mana dulu Allah jadikan? Nur. Allahu nurus sama. Baru ke langit, 7 lapis langit terjadilah Lauh Mahfuz apa di langit, di bumi jadikan ini. Terjadi daripada nur. Sekian roh, malaikat-malaikat. Jadi kita kalau nampak matahari terang, adakah matahari itu bercahaya? Tak. Tetapi Nur Muhammad yang dulu. Jadi kita nampak pokok, nampak kipas, adakah kita yang melihat? Tetapi Nur Muhammad yang dalam diri kita ada Nur Muhammad, dia yang bagi kita melihat. Nur Muhammad tak lain daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Jadi la tudrikul absar, aku tidak boleh melihat ya Allah. Wa huwa yudrikul absar, bila engkau bagi cahaya baru aku dapat melihat kipas. Macam tu ya. Begitu juga pendengaran, begitu juga kalam, kita semua tidak ada. Bila dia suruh kita bercakap, baru kita boleh cakap. Kalau dia suruh diamlah kita. Kalau dia suruh dia melihatlah kita. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Ini nak dimahirkan dalam kehidupan kita. Kalau dimahirkan lagi best. Lagi best hidup kita, lagi kita amalkan dia. Sebab ni tauhid. Rasulullah kata dia tidak ada pahit, manis. Manis hidup kita. Ya. Kena faham ke tak? Tu. Jadi ulang kaji dalam hidup kita ni. Supaya nanti kita nampak diri kita ni tak ada dah. Ulang kaji. Bawa dalam kehidupan kita. Ya. Kita nak angkat telefon kita rasa kehadiran dia yang berhubungkan kita olah-olahkan lagi. Nanti Allah akan tunjukkan, dia sendiri ajarkan kepada kita adab-adab, akhlak-akhlak dengan dia. Setelah dia tengok kita sungguh-sungguh kan, dia lagi Allah Ta'ala suka perkenalkan, aku pembendaraan tersembunyi, aku ingin aku dikenal, aku jadikan manusia. Dia yang boleh menanggung, mana mengetahui sir-sir rahsia kau. Dia tak bagi pada malaikat, dia tak bagi. Ada malaikat tapi terbatas, tapi manusianya banyak menyimpan rahsia. Special. Kat otak kita ni banyak chip halus-halus. Kalau kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, dia akan turun rahmat dia dekat chip tu. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia turun juga rahmat tu. Tapi kita pergi ke hawa nafsu syahwat belah kiri. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah. Penting tak belajar kenal diri, kenal Allah?
Beruntung orang bila belajar, dia dengar je ilmu ni, dia beruntung. Sebab dia tahu dah. Bukan tahu tu kenal Allah tu tadi dekat pada masyarakat. Bukan di alam barzah baru nak kenal Allah. Di dunia lagi dia dah kenal Allah. Beruntunglah dia. Yang ruginya manusia beramal banyak, bukan saya tak bagi beramal. Ibadah banyak tapi tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah, ungkit sana, minta sana. Bila nak bayar ya Allah? Ya, aku gini amalan banyak ya Allah. Apa? Jaminkan aku ya Allah, aku banyak amalan. Ya Allah, tak malu? Tak malu ke? Bila orang yang kenal Allah, malu dia nak ucapkan aku telah beramal ya Allah. Takut dia. Bagi dia dosa besar. Sebab dia dah tahu kenal diri dia. Betul bukan dia yang tu semua pentajalian Allah. Duduk kat situ lebih best lagi. Daripada kau minta benda-benda tadi. Kau minta upah ni tu tak best. Bukan saya cakap tak boleh minta. Tapi kau tak kenal dia, memang kau takkan faham. Nak pergi cuci motor abang nak? Berapa ringgit bah? Tu anak yang tak faham tu. Kan? Tu. Tapi kalau anak yang faham, bah. Sampai habis cuci bersih-bersih betul dia buat. Bagi balik kunci. Tak ada hack, tak ada hok. Suka dia buat tu. Kerana bapak yang suruh. Bapak aku macam-macam dia bagi aku. Apa perlu aku nak? Malah aku bersyukur bapak aku suruh. Tak? Cintanya kepada bapak. Nanti-nanti suruhan bapak. Sebab seolah-olah kita puas hati. Sebab kita dapat bersyukur. Rasulullah SAW solat, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Angkat bangun lagi, Allahu Akbar. Tak berapa banyak rakaat, berdiri dah berapa lama. Isteri dia kata, abang kan dah maksum, tak ada dosa apa semua apa. Rasulullah kan tak ada dosa kan, bersih kan, dah dijamin betul. Tapi masih berdiri lama, bengkak-bengkak kaki, bukan gaut tau, bengkak-bengkak kaki kerana ibadah. Ditanya oleh isteri dia, kenapa macam ni bang? Abang kan macam ni, dia jamin. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, manisnya ya Allah. Orang yang taraf dia syukur macam tu, jadi jamin oleh Allah. Orang yang bersyukur ni, dia punya peringkat dia, ya Allah. Ketinggian dia tu tadi, peringkat dia. Syukur. Kita kalau ada dijamin tak ada apa, malas nak buat dah. Gaji dah dapat apa semua, apa nak lagi kan kerja? Rasulullah tak. Tetap terus. Kerana Rasulullah dah, dia punya makam tu cinta dah terlalu tinggi. Ya. Itu rahsia dia tadi. Kita punya bersyukur lain. Jangan samakan macam Rasulullah. Kita tak capai makam macam Rasulullah. Syukur dia adalah rasa cinta. Ya. Syukur kita kerana apa? Dibagi, betul. Kau tak bagi, masa muka. Gaji tak dapat bulan ni kan. Tapi Rasulullah bagi ke tak bagi ke apa, tetap macam biasa juga solat syukur nikmat. Sebab dia bukan duduk kat situ. Dia bukan duduk kat upah. Dia duduk kat cinta, dia tak pada pandang tu semua dah. Dia tak nampak dah apa benda syurga ke nak masuk neraka ke. Dia tak fikir dah. Bukan dia kata benda tu tak betul. Tapi dah dapat cinta, dia tertumpu pada cinta tu. Betul? Jadi cinta tu tadi, kita ni dicintai oleh Allah. Maknanya, Allah yang memberikan kita rasa cinta untuk cinta pada dia. Jadi kalau kita bercinta, sebenarnya dia mencintai, yuhibunahum kahub, dia menyintai diri dia macam dia mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita dapat cinta Allah, maka sebenarnya dia menyintai diri dia sebenarnya. Untunglah. Faham tak? Sebab bila orang dah masuk dalam cinta kepada Allah, dia lebur, tak ada diri dia. Macam Rasulullah, lebur dia, tak ada diri dia. Keasyikan Allah asyik dengan diri dia seperti azali dulu. Sebelum ada apa-apa lagi, sebelum ada langit, ada bumi, ada nur, semua tak ada, semua belum disebut lagi. Allah sendiri ni, Allahu Samad. Allah tu sendiri, Allahu Ahad sendiri. Tak ada lagi apa-apa belum ciptakan. Yang ada hanya apa? Allah. Tak ada lain melainkan zat dirinya Allah SWT sendiri. Tu.
Kalau boleh nak diceritakan, nama Allah pun belum ada. Iaitu dirinya aja, belum bernama lagi. Dirinya aja, zat aja. Kalau agak tak keterlaluan, saya bagi tahu. Itulah dirinya sebenar. Apa duduk keadaan rahsianya? Dia hanya asyik dengan diri dia. Tak memerlukan apa siapa-siapa. Keadaan dia asyik dengan dirinya. Zat dia sendiri. Tak ada rasa risau, tak ada apa, cukup. Dia cukup. Maha cukup keadaan dia, zat dia. Dirinya. Memuji tak berjuta-juta tahun kita entah berentah tak tahu. Belum jadi apa-apa dia dalam keadaan gitulah. Jadi kalau orang dah bercinta, dia akan duduk keadaan itulah tadi. Dia tenggelam dalam keasyikan dengan Allah, lebur, tak ada diri, di situlah. Dia duduk ke asal balik dirinya tadi. Dia dah sampai kepada wusul yang dikatakan. Sampai kepada dinding zat tauhid. Dah tak ada nama Allah dah. Yang ada diri dia tu tadi. Itu yang dikatakan kenal sebenar-benar kenar. Leburlah semua tak ada. Tak ada satu kuman tak ada. Jadi bila dia hidupkan balik, dia akan nampak semua ni tadi, semua Allah Ta'ala punya. Pokok ni hidup, semua dia nampak daripada kehidupan yang Allah. Nak menunjukkan Allah. Dia nampak perbuatan-perbuatan Allah, dia tak nampak lain. Hati dia, makrifat dia memandang keabadian. Dia duduk tenggelam dalam keabadian. Keesaan Allah. Sentiasa. Dalam diri dia. Dan mata dia memandang perbuatan-perbuatan Allah semua. Apa yang dia nampak semua perbuatan Allah. Apa yang dilakonkan dalam kehidupan kisah-kisah tu semua, dia nampak kisah-kisah Allah yang kisah-kisahkan. Adam ke Fir'aun ke malaikat ke apa benda ke. Dia dah nampak gitu. Jiwa dia tidak ada kerisau. Jiwa dia tenang hanya dengan Allah. Pasal dia dah tahu dah. Macam Nabi Khidir kan. Dia dah tahu dah kenapa dia lubangkan tu. Nabi Musa tak tahu. Pasal Nabi Khidir dia tahu apa yang akan Allah dah tunjukkan. Jadi skrip dia Allah Ta'ala kata lubang. Dia dah nampak je lagi perahu apa ni, lanon tu. Walaupun perahu lanon belum sampai, dia dah nampak dulu. Tu. Kerana apa? Ilmu dia di sisi Allah. Bila kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah, kita akan ilmu kita di sisi Allah automatik. Kita dah tak nampak daripada yang lain dah. Sebab anzala ala abdihil kita bawalam yaj'alahu, dia yang menurunkan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kita bawalam yaj'alahu. Dia yang Allah yang menurunkan. Duduk elok. Dia yang menurunkan kitab. Kitab tu adalah, dalam kitab tu adalah maksudnya butir-butiran, kalimat-kalimat Rabbi yang suci masuk setiap waktu pada diri kita masing-masing. Itu saya kata tadi, bila kita tak mempelajari ilmu kenal diri kenal Allah, dia tak pergi ke belah kanan ketakwaan. Dia akan pergi belah kiri nafsu syahwat. Dia jadi cabang dua ni. Di sini bersih sampai kitab masuk kat kitab, otak nur kita masuk. Tapi kita tak belajar, nur kita tu tertutup sebab tak belajar kenal diri kenal Allah. Jadi gelap, zulumat. Tak pergi ke ilan nur, dia pergi zulumat pergi. Zulumat, gelap, jadi syahwat. Itu yang tadi dia dipertanggungjawabkan tadi. Kalau dia pergi ke takwaan, dia tak dipertanggungjawabkan. Sebab dia mengikuti kehendak-kehendak Allah. Dia tidak mengakui takwa. Itu tadi. Jadi beruntung kita, maknanya masih lagi di penghujung pengakhir zaman ni. Kita pun tak tahu. Allah memang hantar Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kuncu dia yang berupa manusia. Ya'juj Ma'juj tu manusia ke binatang? Ya'juj Ma'juj tu manusia. Dajjal tu manusia ke binatang? Manusia. Jadi manusia yang dikatakan manusia yang terlalu sangat memikirkan dunia. Dan pula dia pula dilantik menjadi ketua dunia pula. Itu Dajjal lah tu. Tu. Itu Ya'juj Ma'juj tu. Jangan dicarikan tadi bentuk Ya'juj Ma'juj apa Dajjal tu. Perangai dia tu.
Sifat dia tadi. Inilah tadi. Manusia dah jadi hawa nafsu. Ya. Dah jadi hawa nafsu. Syahwat. Sampai dia peringkat, Din. Salam masuk Din, masuk. Tolong ambil Wan, apa Cik Din. Terima kasih Din. Hari-hari dia. Ini lauk sampai ni. Terima kasih Din. Salam. Masuk Tais. Itulah bersyukur, alhamdulillah lah. Apa pun kita ni duduklah dengan Allah. Ya. Yang pendengar-pendengar yang tetap mendengar YouTube ni, yang hadir, mana tetaplah kita betul-betul dengan Allah. Sebab Allah sendiri bagi tahu kita, wa qada rabbuka alla ta'budu. Hendaklah aku arahkan supaya engkau tetap dan mengikuti sistem-sistem tu. Sekarang banyak manusia dah tak nak ikut, dah tak nak dengan Allah satu hal, lepas tu tak mau ikut sistem Allah. Sistem-sistem yang ada kebanyakan sekarang yang Islamik kita ni tidak original. Tapi bukan bumi sinilah, maknanya bumi lain. Tidak original, tidak asli. Bumi ada satu je. Kalau Allah nak ceritakan banyak boleh? Boleh. Jadi ada bumi lain lagi Pan. Jadi bumi yang lain tu maknanya dia tidak menggunakan sistem Islam yang sebenar. Sistem Islam yang sebenar maknanya dia tidak takut pada makhluk. Tapi bila sistem tadi Islam tadi tak original, jadi dia takut pada makhluk. Jadi kita maknanya bukan bumi sini. Maknanya bumi tu dia tak pakai sistem Allah Ta'ala yang original. Dia ambil ikut hawa nafsu. Dia pecah-pecahkan ikut kepala dia sendiri. Yang tinggal dia ambil tu berapa persen? 2%, 3%. Untuk nak ambil nama ya Islam. Tapi pengisian dalam tu terlalu jauh. Banyak benda, banyak hal-hal misal kata apa, dalam muamalat ni banyak yang dah lari daripada tajuk. Dia contohnya macam hal-hal bersangkut paut tentang apa ni, perhubungan dengan makhluk. Banyak sistem-sistem tu dah dirubah. Lebih kepada sistem riba, lebih kepada sistem penipuan. Riba tu penipulah. Tapi dia tipu di atas tipu lagi. Dah lah kena tipu, dia tipu dia lagi. Tipu, jadi tipu atas tipu je banyak. Kerosakan di atas kerosakan. Dah rosak, dia rosak lagi. Siapa yang naik akan rosakkan lagi. Siapa je pengganti Dajjal, Ya'juj, Ma'juj tu, dia akan jadi perosak. Dia sapu. Pasal sifat Ya'juj, Ma'juj Dajjal dia akan sapu. Dia akan bunuh semua. Sistem-sistem apa yang ada pun. Tapi tetap sistem yang mana orang pegang sistem yang asliah, dia tidak mampu. Maka tidak mampu tu dipanggil tadi munculnya Imam Mahdi. Jangan dicari Imam Mahdi. Susah. Macam-macam tanda dia tak sampai juga. Daripada dulu tahun berapa puluh, 20-an, 30-an kata Mahdi turun. Tak turun juga. Sebenarnya dah turun. Kita yang tak faham. Mahdi yang mana satu? Mahdi ni bahasa Allah Ta'ala. Mahdi tu maknanya Rasulullah kata orang yang dapat petunjuk dan memberi petunjuk. Tapi ada tak manusia yang tu kita jumpa? Ada mana dia tu? Mahdi. Walaupun dia bukan yang betul-betulnya, tapi sifatnya walaupun Dajjal, Ya'juj, Ma'juj tu belum betul-betul, tapi sifatnya dah bunuh je sepon. Macam-macam dia gunakan cara dia nak biar manusia ni dapat dikontrol. Betul. Dia kata dia gunakan kuman ni untuk kita takluk manusia. Lepas tu dia gunakan macam-macam penipuan. Dia kata manusia kena ambil benda ni. Kalau tak ambil nanti lagi teruk. Dia buat penipuan yang jenis macam tu supaya dia dapat kontrol manusia satu dunia. Itu siapa tu? Tentera Dajjal. Siapa yang guru dia? Dajjal, Ya'juj, Ma'juj.
iblis. Sama lah tu. Tu guru-guru dia orang. Dia bersyarikat dengan manusia. Tu. Jadi yang berat dia manusia yang jenis Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Dajjal pun maknanya dia ni hanya kerja dia menipu je. Hari-hari dia fikirkan menipu. Ya'juj Ma'juj ni bunuh orang je. Hari-hari dia fikir macam mana nak bunuh secara apa. Dia tak bunuh secara pancong ni, dia bunuh cara halus. Pemikiran kita dia bunuh dulu, keagamaan kita yang asli ni dia bunuh dulu. Jadi istilah bunuh tu luas. Bukan bunuh mati aja, bunuh supaya kita tak boleh nak ngikut sistem Islam yang original. Ilmu kenal diri, kenal Allah ni, cukup dia pantang ni, memang dia tahu musuh utama. Jadi dia akan cari jalan juga, tak bagi. Berjaya dia. Dia bagi ambil yang Islam yang belajar yang kat universiti profesor tu yang biasa-biasa je. Supaya dia tak boleh lawan kita. Kalau bagi ilmu kenal diri, kenal Allah, habis dia lawan kita nanti, dia kata macam tu. Dia punya pemikiran, kebodohan pemikiran dia. Ada kita belajar kenal diri, kenal Allah untuk menjadikan rahmat pada sekalian alam. Orang yang belum belajar dia tak akan buat kerosakan. Apa pula? Dia terbalik pemikiran Ya'juj Ma'juj Dajjal ni. Kuncu-kuncu dia. Jadi nampak tak kita bila dia jelaskan gini, kita nampak tak Ya'juj Ma'juj dah ada, Dajjal dah ada, Iblis dah ada. Kan? Nampak jelas kan? Kau nak tunggu apa lagi? Duduklah dengan Imam Mahdi. Janganlah tunggu Imam Mahdi yang original tu. Yang memang sifatnya dah ada, sudahlah. Janganlah cari yang muka dia gini-gini kan. Watak yang dibawa tu adalah watak ilahun mengajak manusia, dia dapat petunjuk daripada Allah, mewahyu, iaitu mengesakan Allah. Dia mengajak manusia mengesakan Allah. Itulah dia. Ke Imam Mahdi bawa bukan la ilaha illallah. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita tengok, bila kita nampak ni, kita tahu dengan siapa kita nak duduk sekarang. Tak? Tu duduklah dengan begitu orang yang sentiasa mengesakan Allah. Ya, sentiasa mengajak manusia mengesakan, tak ada kerja lebih mulia. Jadi musuh-musuh dia tak heran. Betul. Dia kata, walau kariyal kafirun, walau kariyal munafikun, walau kariyal fasikun, walaupun orang kafir tentang, walau orang munafik tentang, walau orang apa pun musuh-musuh menentang, dia tetap mengesakan Allah. Dahullah syarikalah lahul mulk, bagi engkau lah kerajaan, segala kerajaan yang ada, engkau lah segala kerajaan. Lahul mulk walahul hamdah, puji-pujian amat besar pada Allah. Walahul hamdu yuhyi wa yumit, dia yang hidupkan, dia yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, seluruhnya adalah di bawah kekuasaan Allah. Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Iblis, apa saja, semua di bawah kulli syai'in qadir. Bila orang dah betul kenal diri, kenal Allah, dia tak takut dengan lain. Orang kafir ke apa benda kan. Tapi kalau sistem Islam tu tak betul, dia akan takut orang kafir. Dia bersekongkong dengan orang kafir. Dia ikut sebab dia takut. Sebab dia tak dengan Allah. Dia buat benda mungkar, dia buat benda yang keji, maka Allah tak bagi dia rasa cinta kepada Allah, rasa kemanisan dengan Allah. Malah Allah bagi dia rasa takut dengan orang musuh-musuh. Ini Islam sekarang yang bukan di bumi ni, bumi tempat lain depan ni. Jadi perhatikan betul-betul. Kita bukan nak menentang mana-mana, tetapi kita nak memperbetulkan keadaan. Kalau kita tak mulakan, bila anak cucu kita nak? Kita bukan menentang, kita nak membetulkan akidah dia dulu. Jangan membetulkan lawan dengan musuh-musuh, tak. Bukan, kita tak akan mampu lawan musuh-musuh. Kita nak mampu, kita kena perbetulkan akidah. Kalaupun kita kuat, kita nak lawan musuh, tapi akidah tak kuat, kita tetap tertipu juga. Tapi kalau akidah, kenal diri, kenal Allah, masing-masing dah faham, automatik Allah hantar tentera-tentera Allah yang gaib untuk
long seperti mana tentera Badar 313 lawan beribu orang boleh menang sebab Allah Ta'ala dah kata inna fatahna laka fathan mubina, aku telah menyatakan pertolongan aku, fatah, kemenangan kau akan bagi. Tapi kalau kau tak dengan aku, apanya yang kau nak dapat kemenangan? Engkau tak kenal aku, kau tak kenal diri, apa yang kemenangan yang aku nak bagi? Engkau diri kau sendiri pun dah gagal. Diri kau sendiri dah gagal, macam mana kau nak nafsu kau sendiri kau tak dapat nak? Tuhan yang jadikan kau sendiri kau tak kenal, macam mana? Ya. Itu tadi. Maka itulah saya cakap tadi, bersungguh-sungguhlah mengamaliahkan betul-betul supaya kita dapat kepada dinding tauhid, baru kita tahu yang paling mustahaknya adalah Allah dalam hidup kita. Yang lain dia tali mustahak. Tu Allah. Bila dengan Allah semua akan beres. Tapi tak dengan Allah, engkau berbalas sini tak cukup, sini kejap cukup, kejap tak cukup, ada je. Tapi kalau kau dengan Allah sentiasa tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dapat radiyatan mardiyah lagi. Fatauli fi ibadah, Allah telah gelarkan kita golongan hamba yang betul-betul ibadah. Allah gelarkan kita fatauli fi ibadah, golongan orang yang beribadah betul-betul. Siapa ketua dia? Rasulullah SAW, para nabi-nabi, rasul-rasul, semua dalam fatauli fi ibadah tadi. Wali-wali Allah semua kita tolong, dia orang kenal kita. Kita termasuk dalam kumpulan fatauli fi ibadi Allah letakkan. Wadkhuli jannati, masuk mana surga dia, mana-mana surga dia boleh masuk. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Kita semua harapan kita itulah. Bila kita dah masuk tadi fatauli fi ibadi, kalau dipecahkan, tahu golongan fatauli fi ibadi yang Allah masukkan. Golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. Ibaratnya gitu. Tapi tak disebut tadi syurga, disebut fatauli fi ibah, golongan orang yang betul-betul ibadah kepada aku, ikhlas, tak ada merasa diri di bawah ibadah. Itulah Nabi SAW, para Rasul, 124,000 Nabi, wali-wali Allah. Ini mereka tak payah dihisap dah, Allah Ta'ala kata. Dia dah Allah letakkan di dalam golongan fatauli fi. Itu yang kita nak. Apa lagi yang lebih, apa lagi nak bila Allah letakkan situ? Itu tempat yang Allah special letakkan kita. Itu tadi. Rasa hidup lagi kita dah ditempatkan di situ. Sebabnya apa? Kita lebur diri kita. Irji'i ilah, di dunia lagi dia dah kembalikan diri dia kepada Allah. Bukan dah mati baru nak kembalikan. Masih hidup lagi dia rasakan dirinya tak ada yang ada. Itu ciri-ciri orang yang layak letak fatauli fi ibadi, golongan yang Allah sendiri tergolongkan. Dia tidak pernah lalai. Rijalun la tul'ihim tijaratu wala bai'un. Ciri dia kat dunia, dia tak menang. Apa kau sibuk dunia, apa pun kekayaan macam mana, dia dalam dia an-zikri, cinta dia ingat kepada Allah. Itulah rijal tu tadi yang dimaksud fatauli fi ibadi. Kita semua, saya harapkan semua kita semua pendengar YouTube semuanya dapat digolongkan oleh Allah dalam golongan fatauli fi ibadi. Tak ada yang lebih enak lagi. Syurga pun masih lagi bawah. Tapi bila Allah dah kata digolongkan dalam golongan fatauli fi ibadi, dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di dalam tu dia sentiasa asyik dengan, tak ada nikmat syurga yang dihidangkan tu tadi. Syurga tadi yang Firdaus ke Allah yang tinggi tu dihidangkan macam-macam kan nikmat kan. Kalau dia tahu dalam golongan fatauli fi ibadi tu punya nikmat, dia tinggalkan hidangan tu, dia punya best tadi fatauli fi ibadi yang duduk dengan Allah tadi, dia ya Allah, hingga dia lupa nikmat-nikmat syurga tu bagi dia. Nikmatnya dengan Allah tadi. Irji'i ilah Rabbi. Beruntung kita, Allah beruntung. Jadi utamakanlah. Yang lain ni tak dapat, kita tak kisah. Beruntung kita dapat itu tadi. Dan ujiannya akan datang. Ujian tu akan nak membuktikan betul tak engkau punya
Apa yang kita cinta-cinta kat dunia tu memang dia datang uji kita. Tu tak betul kita buangkan, memang sangkut. Sampai betul-betul kita buangkan. Tadi kita betul waktu dipindah kita rasakan. Tapi bila datang ujian makhluk yang kita sayang, mak ke ayah ke apa benda, pergi. Macam mana hati kita? Kan? Dia masih ada lagi, baru detect ada lagi sikit. Dia nak sampai benda tu tak boleh merosakkan yang tadi. Boleh sayang mak, sayang bapak, sayang siapa-siapa, anak-anak boleh. Tapi jangan sampai merosakkan perhubungan kita dengan cemburu. Dia tak mau. Dia sayang kita. Orang bercinta kan? Dia. Kau buat dia cemburu kan? Cemburu cinta. Nanti kau kena dengan makhluk pula. Dia macam tu. Dia bukan dia buat. Dia nak tunjukkan tu lah kisah Allah Ta'ala. Bukan dia nak kisahkan kita punya kisah. Bukan. Sebenarnya dia nak kisahkan diri dia lah macam tu. Tak ada lain pun. Jadi kalau kita duduk kat situ, kisah-kisah Allah, cerita-cerita Allah semua kan. Jadi kita tak tertekan dalam kehidupan kita. Tertekan pun sekadar kita merasa macam ada duduk kat dunia, tertekan lah. Dudukkan balik, dia hilang. Kan? Dia akan jadi gitulah. Kadang-kadang kita, semangat kita agak rendah sikit kan. Terkeluar kan. Jadi kita nampak, dah tak ada dah bapak aku. Dia rasa gitu, teringat-ingat. Padahal, bapak kita bukan pergi mana pun meninggal. Dia pindah alam je. Kan? Itu kisah yang Allah nak kisahkan. Tu. Jadi itu sampai situ dulu, insya-Allah kita bagi buka. Apa majlis bang? Tu kan letak balik tak payah apa-apa tau. Ni bagi Umi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pula kehidupan hidup, iaitu hidup yang mana kita ni tiada hidup, yang hidup hanya Allah. Jadi amat-amat bersyukur yang tidak terhingga. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, Allah Ta'ala letakkan kita lagi dalam majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita menghadirkan diri kita ni, menjadikan tempat kita ni barokna, sentiasa Allah Ta'ala memberkati. Tempat yang kita lalu pun diberi berkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebabkan mentiadakan kedirian diri kita yang mengesakan Allah sahaja. Jadi kenikmatan yang sebegini Allah Ta'ala meletakkan kepada orang yang nakkan Allah sahaja sebenarnya. Yang seperti yang diberitahu tadi, orang yang nak mempelajari ilmu ni terlalu sedikit. Untunglah kita beruntung sangat, tapi bukan kita sebenarnya. Allah Ta'ala yang letakkan untuk nak mentajalikan diri dia, mengesakan dia je. Jadi untunglah kita sebagai makhluk Allah di dunia ini, yang Allah letakkan sebagai tajali Allah tadi tu. Jadi sama-sama kita berdoa kepada yang mendengar, sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala meletakkan diri kita ni keteguhan. Yang nak melawan hawa nafsu kita pun tak mampu. Memang betul kita tak mampu sebab kita dah tak ada, memang kita dah tak ada kedirian kita. Maka letakkanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sebagai nak menghadapi hawa nafsu tu. Hawa nafsu tu pun takut nak menghadapi Allah, maka dia pun tunduk mengesakan Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah. Memang kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah beri hingga sampai sekarang, saat ini kita masih dihadirkan kembali, diperdengarkan kembali kalimah-kalimah suci daripada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Hingga saya tak tahu nak cakap apa lagi nih. Saya hanya merasakan
alhamdulillah bersyukur sangat sangat amat banyak. Rasa bersyukur itu pula Allah juga yang berikan ya. Maka dari itu kita kena bersyukur-syukur, banyak bersyukur alhamdulillah ya Allah, dan bersungguh-sungguh untuk nakan Allah saja, jangan ada nakan yang lain ya. Saya rasa cukup sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah ya. Tak ada lain lagi perkataan kita, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyak nikmat yang diberikan kepada kita hingga tidak ada merasa diri kita. Yang dirasakan hanya dialah yang memuji diri dia. Dialah asyik dengan diri yang kita rasakan, itu ialah. Itu yang paling layak, yang paling manis, yang tiada pahit, yang tak dapat nak diucapkan. Terlalu asyik, berasyik dengan dirinya tadi hingga lebur, hingga tak ada sehalus kuman, sehalus apa pun tak ada, sabuk apa pun tak ada kita. Dia je semata-mata, ya Allah punya man. Ya. Jadi kita mudah-mudahan kita dikurniakan Allah sentiasa ditetapkan, diteguhkan, kerana kita tak mampu nak teguh. Duduk di situ memang tak mampu teguh. Melainkan Allah bagi teguh, bolehlah kita duduk situ tetap. Jadi kita selalu mohon pada Allah tetap dan teguhkan. Pelihara kita Al-Hafiz, pelihara kita dengan dia je yang ada merasa diri kita. Sungguh-sungguh kita tak boleh, tak tahan. Ujian tu datang nanti goyang gitu. Saya sendiri dah merasakan tombang dan nak tombang. Ya Allah tolonglah, aku tak nak pisah dengan kau. Ya Allah. Yang lain tak apa, kau bagi-bagi apa pun tak kisah. Tapi jangan ini, aku dah sampai nak lupa engkau. Ya Allah tolonglah ya Allah. Dah sampai nak ada kedirian aku, sampai tolonglah ya Allah, aku takut dah ada kedirian aku. Dia menjerit macam tu. Tolong ya Allah, aku dah sampai. Engkau tahu ya Allah, engkau yang bagi bala petaka, bala ujian ni semua daripada engkau ya Allah. Jadi aku tak tahu ya Allah, tak tahu dah, engkau ya, aku tahu engkau yang boleh selamatkan aku ya Allah. Tu. Kau nak buat aku macam mana buat, tapi selamat aku dengan engkau, aku nak dengan engkau ya Allah. Mati ke hidup semata aku nak dengan engkau ya Allah, tolong ya Allah. Memang dah sampai dinding, dah tak ada orang boleh tolong dalam keadaan itu pun dah habislah. Kita rasa ya Allah, harapan aku engkau ya Allah, tolong ya Allah. Itulah kita dah menjerit dah, berhari-hari dah keadaan kita tak tahu arah. Kita takutkan nak ada diri kita tu, takut. Dia macam itu sekali dia bagi. Dia nak tengok betul sejauh mana kesungguhan kita minta supaya Allah tu jaga kita. Hanya Allah yang boleh pelihara kita, hanya Allah boleh teguhkan kita. Kita tak mampu nak berdiri tetap di dalam dinding tauhid zat tu. Kejap keluar, kita baru-baru dapat kan. Tapi baru dapat pun kita kalau sombong kena. Jadi nak dia ni kadang-kadang kita terkena juga. Terkena tu kita nak cepat tarik balik. Ya Allah, aku telah zalim ya Allah. Kau dah selamatkan aku teringat lagi dia aku. Jadi macam-macam cara dia tunjukkan kita. Itu semua dia punya perbuatan semua. Tapi dia nak tengok kita punya penyesalan, serik sampai dah tak ada diri kita. Betul-betul tak ada, apa pun dia buat nanti semua kita tak ada rasa masalah. Semua cantik dia buat nanti. Di sini cantik, semua cantik dah. Minta maaf sekali. Sampai orang tu buat dosa pun kita nampak cantik. Minta maaf saya cakap. Sebab kita dah dengan dia. Sebab dia nak buat dosa ke, itu tangan kekuasaan dia, hak dia. Siapa boleh bertikaikan? Tak ada siapa boleh bertikaikan. Aku tetap dengan aku pendirian aku tak nak ubah. Jangan. InsyaAllah hati aku masih lagi gini. InsyaAllah Allah bagi masih berlapik lah. Jangan akunya mesti begini, aku ni kasih sayang aku ni. Jangan. Aku ni masih lagi dibagi kasih sayang oleh Allah, alhamdulillah. Masih lagi dibagi keteguhan oleh Allah. Bukan aku ni teguh, tapi Allah yang bagi aku teguh. Bukan aku boleh pelihara benda ni, aku tak mampu, tapi Allah sekarang tengah pelihara aku. Jadi berlapik cakap tu. Orang macam tu. Jadi saya rasa sekian sampai situ dulu. Terima kasih atas banyak-banyak perhatian. Mudah-mudahan dengan menjadi sami'na, pendengar yang baik, maka akan Allah kurniakan wa ta'na, ketaatan kepada Allah, kenikmatan dengan Allah. Tak ada yang lebih sedap nikmat melainkan dengan Allah. Tu. Jangan rebut surga Allah, tapi rebutlah yang pencipta surga.
Jangan merebut tadi Lailatul Qadar, tapi rebutlah siapa yang menciptakan Lailatul Qadar. Ya, kerana Lailatul Qadar itu juga makhluk. Surga itu juga makhluk. Jadi kita menyembah, mengabdikan diri kepada Allah, bukan kepada selain daripada itu. Masih lagi syirik. Bukan saya cakap surga tak ada, bukan saya cakap Lailatul Qadar tak ada. Itu semua ada. Tapi carilah pencipta di malam-malam ganjil, matikan diri, lail, dapatlah kalian Lailatul Qadar. Banyak mana yang dibagi qadar, itulah qadarnya. Yang bagi tu Allah. Ya, jadi rasakan di waktu itu keasyikan dengan Allah. Nikmat ni dengan Allah, itulah Lailatul Qadar. Di sisi dia, inna sesungguhnya akunya yang nak kurniakan tadi. Qadar tu Lailatul Qadar. Matikan diri, aku kurniakanlah keasyikan kau dapat dengan itulah dia Lailatul Qadar. Jadi kita tak risau nak tunggu pokok sujud ke, bulan terbelah dua ke, tak payah. Yang penting kita rasa dengan itulah rahsia yang disembunyikan, yang Rasulullah suruh cari malam-malam ganjil. Kita pun cari malam-malam ganjil. Kita tak faham malam ganjil tu adalah Allah suka yang tauhid. Nah, banyak-banyak tauhid lah, ganjil lah. Satu kan, esok ganjil. Tu dia sian. Ini banyak kita dah pecah kupas kan. Semoga dapatlah semua ya. Kemudian apa yang nak dibagi oleh Allah, janji Allah tak pernah mungkin janji. Dia bagi kita nikmat terlalu banyak. Sekian. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah silap saya dalam menyampaikan, ada rasa kedirian, saya minta ampun dan maaf. Insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.